Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana menonton ITTV, rancangan saluran pendidikan anda. Saya, Cikgu Siva Ramana, akan meneruskan pengajaran berkaitan dengan subjek ekonomi untuk mata pelajaran ini. Pengenalan kepada ekonomi, Unit 3, ciri-ciri bagi setiap sistem ekonomi. Pelajar-pelajar sekalian, dalam sedutan video-video yang lepas telah cikgu memberikan penerangan berkaitan dengan masalah ekonomi, definisi ekonomi dan juga bagaimana cara untuk melukis kelok kemungkinan pengeluaran. Tetapi dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan bagaimanakah sebuah sistem ekonomi wujud dalam negara kita dan juga di negara luar. Pelajar-pelajar sekalian, sistem ekonomi merupakan satu sistem yang dimaksudkan bagaimana cara sebuah negara mentadbir negara mereka berdasarkan corak yang telah dipilih oleh negara tersebut. Sama seperti sistem pemerintahan sebagai contoh republik, demokratik dan juga sebagai contoh sistem pemerintahan beraja. Itu adalah cara bagaimana sesebuah negara bertindak berdasarkan kepada atur ataupun susun cara yang telah diletakkan oleh negara tersebut. Sama juga, sistem ekonomi adalah pilihan yang telah dibuat oleh setiap negara bagaimana corak pemerintahan negara mereka berlaku berdasarkan kepada sistem ekonomi yang telah dipilih. Sistem ekonomi. Di antara sistem ekonomi yang anda akan pelajari adalah sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Pelajar-pelajar sekalian, itulah ada di antara sistem ekonomi yang anda akan pelajari, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat, sistem ekonomi campuran, dan juga sistem ekonomi Islam. Dalam kesemua sistem ekonomi ini adalah ringkasan bagaimana cara untuk mengingati ciri-ciri tersebut, di mana setiap sistem ekonomi cikgu akan terangkan dari aspek pemilikan sumber, penentu harga, pembuat keputusan ekonomi, pilihan, persaingan, dan yang terakhir, contoh negara bagi sistem ekonomi tersebut. Bagi pemilikan sumber, anda perlu ingat faktor-faktor pengeluaran. Bagi penentu harga, cara bagaimana harga ditentukan. Bagi pembuat keputusan ekonomi, disifatkan ataupun dimaksudkan masalah asas ekonomi. Manakala pilihan, adakah wujud kebebasan ataupun tidak. Dan juga yang terakhir, persaingan, sama ada wujud ataupun tidak bagi setiap sistem ekonomi tersebut. Ciri yang kedua yang dibincangkan atau akan dibincangkan dalam setiap sistem ekonomi dari aspek kebebasan. Pemilikan sumber, sama ada sistem ekonomi itu wujud kebebasan ataupun tidak. Penentu harga, sama ada wujud ataupun tidak kebebasan. Pembuat keputusan ekonomi, sekali lagi sama ada wujud ataupun tidak kebebasan. Dan pilihan, sama kebebasan, sama ada wujud ataupun tidak. Dan yang terakhir, dari aspek persaingan, kita akan melihat sama ada sistem ekonomi yang akan dibincangkan nanti, sama ada wujud kebebasan ataupun tidak dari aspek persaingan. Dan intipati yang terakhir pelajar-pelajar perlu tumpukan adalah unit ekonomi yang terlibat. Di mana dalam setiap sistem ekonomi ini, apakah unit ekonomi yang terlibat untuk ciri-ciri yang dibincangkan? Sebagai contoh, penentu harga, sama ada siapa yang terlibat, pembuat keputusan ekonomi, siapa yang terlibat, pilihan, siapa yang terlibat, persaingan, adakah sama ada wujud persaingan ataupun tidak dari aspek isi rumah, firma ataupun kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, carta yang anda melihat ataupun yang telah lihat tadi itu adalah contoh kata kunci yang perlu anda lihat bagi setiap sistem ekonomi yang cikgu akan bincangkan. Di mana kesemua ciri-ciri yang dibincangkan tadi adalah perlu dikaitkan dengan intipati ataupun konsep ataupun kata kunci bagi ciri tersebut. Sekiranya anda boleh kaitkan setiap ciri tersebut, sudah pasti ia memudahkan pelajar-pelajar untuk memahami bagi setiap sistem ekonomi.
Pelajar-pelajar, tanpa melekkan masa, mari kita lihat sistem ekonomi yang pertama, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas. Pelajar-pelajar sekalian, dalam sistem ekonomi pasaran bebas, pengguna ataupun isi rumah dianggap sebagai raja. Kenapa isi rumah dikatakan raja dalam sistem ekonomi ini? Bermaksud, sebarang keputusan ekonomi, sebarang pengeluaran dalam sistem ekonomi ini diberi atau diagung-agungkan pengguna tersebut. Ini kerana dalam sistem ekonomi ini, motif utama adalah memaksimumkan keuntungan. Maka tidak mustahillah bahawa isi rumah merupakan seseorang yang sangat penting dalam aspek ekonomi ini. Pelajar-pelajar, mari kita lihat ciri-ciri bagi sistem ekonomi pasaran bebas. Ciri pertama, pemilikan sumber, iaitu tanah, buruh, modal adalah bebas, iaitu wujud kebebasan dalam memiliki sumber. Kebebasan ini wujud di antara unit ekonomi, isi rumah dan firma. Kerajaan hanya berfungsi sebagai penentu undang-undang. Ciri kedua, penentu harga. Harga dalam sistem ekonomi pasaran bebas ditentukan melalui mekanisme harga. Pelajar-pelajar sekalian, maksud mekanisme harga seperti yang anda lihat di kaca TV anda adalah interaksi di antara pengguna yang ditunjukkan kelok DD dan pengeluar yang ditunjukkan kelok SS. Bermaksud, interaksi di pasaran di antara pengguna dan pengeluar, maka harga dapat ditentukan. Itu yang dimaksudkan dengan mekanisme harga. Pelajar-pelajar sekalian, ingat perkataan mekanisme harga ini kerana kebanyakan sistem ekonomi yang cikgu akan bincangkan nanti menggunakan konsep mekanisme harga. Maka, setiap kali pelajar-pelajar perlulah memberi definisi apa yang dimaksudkan dengan mekanisme harga. Ini bermakna apabila berlaku interaksi di antara pengguna dan pengeluar, maka harga dapat ditentukan dengan mudah. Bermaksud, sekiranya isi rumah A ataupun pengguna A berinteraksi dengan pengeluar B, harga yang ditentukan adalah RM5. Maka, interaksi di antara pengguna B dan juga pengeluar B, harganya mungkin berbeza. Di sini, masalah iaitu bagaimana cara untuk menentukan harga diselesaikan melalui mekanisme harga. Mari kita teruskan ciri yang seterusnya. Penentu harga melalui mekanisme harga wujud kebebasan di antara isi rumah dan firma. Ciri ketiga, pembuat keputusan ekonomi, iaitu apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Wujud kebebasan di antara isi rumah dan firma tanpa campur tangan kerajaan dalam menentukan keputusan ekonomi. Ciri keempat, pilihan. Pilihan dalam mengeluarkan barang atau perkhidmatan, pilihan dalam memilih jenis pekerjaan, wujud kebebasan, di mana pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan ditumpukan kepada barang atau perkhidmatan yang mempunyai pilihan ramai ataupun permintaan. Disebabkan itulah, dalam sistem ekonomi pasaran bebas, wujud kebebasan. Kebebasan ini wujud di antara isi rumah dan firma. Ciri terakhir adalah persaingan. Wujud kebebasan persaingan di antara firma-firma. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Contoh negara Amerika Syarikat. Pelajar-pelajar sekalian, rumusan sistem ekonomi pasaran bebas yang kita boleh bincangkan ataupun kita boleh tumpukan adalah dalam sistem ekonomi ini tidak wujud campur tangan kerajaan, iaitu isi rumah dan firma yang menjadi penentu dalam segala pembuat keputusan, dalam segala pemilikan sumber, dan kerajaan hanya berfungsi dalam menegakkan undang-undang. So, di sini, sejauh mana tanpa campur tangan kerajaan adakah baik ataupun buruk? Itu kita akan lihat dalam sinopsis ataupun sedutan video yang akan datang.
Pelajar-pelajar sekalian, di antara contoh negara yang mempraktikkan sistem ekonomi pasaran bebas ini adalah seperti yang telah cikgu bincangkan tadi, iaitu Amerika Syarikat, di mana kebebasan diberi kepada isi rumah dan firma selagi isi rumah dan firma tidak melanggar undang-undang, maka sebarang kegiatan ekonomi boleh dipraktikkan. Sistem ekonomi perancangan pusat. Pelajar-pelajar sekalian, sistem ekonomi yang kedua ini, sebelum kita lihat dari segi ciri-cirinya, sinopsis ataupun rumusan sistem ekonomi ini adalah jauh berbeza dengan sistem ekonomi pasaran bebas. Kerana dalam sistem ekonomi pasaran bebas, tidak wujud campur tangan kerajaan. Tetapi dalam sistem ekonomi perancangan pusat, 100% adalah wujud campur tangan kerajaan. Mari kita lihat ciri-ciri bagi perancangan pusat. Sistem ekonomi perancangan pusat. Dari ciri pemilikan sumber, iaitu tanah, buruh dan modal, dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan, di mana aspek kebebasan tidak wujud bagi isi rumah dan firma. Ciri kedua, penentu harga, ditentukan oleh kerajaan. Di sini, tiada kebebasan untuk firma dalam menentukan harga. Unit ekonomi yang terlibat adalah kerajaan sepenuhnya. Ciri ketiga, pembuat keputusan ekonomi. Apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Aspek kebebasan tidak wujud. Ini kerana kesemua keputusan dalam ekonomi dibuat sepenuhnya oleh kerajaan ataupun badan perancangan pusat. Maka kebebasan di antara isi rumah dan firma tidak wujud. Ciri yang keempat, pilihan dari segi barang dan perkhidmatan ataupun jenis pekerjaan ataupun pengeluaran barang atau perkhidmatan, tiada kebebasan diberi kepada isi rumah, terutama sekali firma, dalam memilih barang yang dihendak dikeluarkan. Ini kerana dari aspek pilihan sistem ekonomi perancangan pusat, kerajaan membuat keputusan sepenuhnya. Ciri yang terakhir untuk persaingan, di sini dalam sistem ekonomi perancangan pusat tidak wujud persaingan. Ini kerana motif kerajaan dalam sistem ekonomi adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Maka aspek kebebasan tidak wujud. Unit ekonomi yang terlibat adalah kerajaan sahaja. Ini bermaksud persaingan tidak wujud di dalam sistem ekonomi ini. Di antara contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat adalah Cuba. Pelajar-pelajar sekalian, adakah anda dapat lihat jauh beza di antara sistem ekonomi perancangan pusat dan kapitalis ataupun dikenali sebagai pasaran bebas, di mana perancangan pusat sepenuhnya kerajaan, manakala kapitalis ataupun pasaran bebas tiada campur tangan kerajaan. Sekarang, mari kita lihat sistem ekonomi yang seterusnya, iaitu campuran. Sistem ekonomi campuran. Pelajar-pelajar sekalian, sistem ekonomi campuran adalah gabungan di antara perancangan pusat dan pasaran bebas. Maka wujudlah sistem ekonomi campuran, di mana sebarang kebaikan ataupun kebaikan yang diambil daripada kedua-dua sistem ekonomi ini, maka wujudlah sistem ekonomi campuran. Sebab itulah kebanyakan negara-negara di dalam dunia kita mengamalkan sistem ekonomi campuran. Untuk memberikan pendedahan lebih mendalam, mari kita lihat apakah ciri-ciri sistem ekonomi ini. Ciri pertama, pemilikan sumber, tanah, buruh dan modal. Wujud kebebasan di mana kerajaan turut sama memiliki sebahagian daripada sumber-sumber ekonomi. Unit ekonomi yang terlibat adalah isi rumah, firma. Kerajaan mengawal selia kebebasan dengan cara undang-undang, akta ataupun kawalan. Pelajar-pelajar sekalian, dari aspek pemilikan sumber, apa yang anda boleh lihat adalah wujud campur tangan kerajaan, di mana dalam sistem ekonomi campuran, kebebasan diberi sama seperti pasaran bebas. Tetapi, bagaimanakah
kebebasan yang diberikan kepada pasaran bebas ataupun isi rumah firma terutama sekali dikawal selia adalah melalui campur tangan kerajaan seperti cara campur tangan kerajaan dalam aspek pemilikan sumber. Sebagai contoh, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 merupakan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia dalam melindungi alam semula jadi, walaupun kebebasan wujud dalam pemilikan sumber. Dapatkah anda lihat bagaimana kebebasan yang diberikan juga diketatkan melalui penguatkuasaan undang-undang? Ini adalah salah satu sistem ekonomi yang baik yang perlu dipraktikkan. Ini kerana kita perlu dari segi aspek ekonomi kebebasan diberi kepada firma. Tapi pada masa yang sama, untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjaga, maka kerajaan mempraktikkan undang-undang sebagai contoh yang telah cikgu berikan di negara kita. Mari kita lihat contoh kedua ataupun ciri kedua bagi sistem ekonomi ini. Penentu harga melalui mekanisme harga dan kerajaan bagi menentukan untuk barang awam. Dari aspek kebebasan masih wujud, tetapi campur tangan kerajaan bagi mengelakkan kesan luaran. Unit ekonomi yang terlibat adalah isi rumah, firma dan kerajaan. Pelajar-pelajar sekalian, dari aspek penentu harga masih sama seperti pasaran bebas di mana sistem ekonomi ataupun dipanggil mekanisme harga diguna pakai. Tetapi kerajaan turut mengawal selia harga yang ditetapkan. Sebagai contoh, salah satu kelemahan sistem ekonomi pasaran bebas yang cikgu akan bincangkan dalam sedutan video akan nanti, salah satu kelemahan adalah menggunakan mekanisme harga di mana sesuatu barang boleh ditetapkan harga yang tinggi ataupun harga yang terlalu rendah, di mana memberikan ketidakadilan dalam penentuan harga. Bagaimana campur tangan kerajaan dapat memperbetulkan tindakan ini ataupun masalah ini? Sebagai contoh, penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencartuan. Melindungi konsumer daripada peniaga yang tidak bertanggungjawab meletakkan harga yang tinggi bagi mengaut keuntungan tinggi. Pelajar-pelajar sekalian, contoh tadi telah memberikan penerangan yang mendalam bagaimana campur tangan kerajaan seperti di negara kita di Malaysia dalam memastikan bahawa harga yang ditetapkan oleh firma-firma adalah berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Ciri ketiga, pembuat keputusan ekonomi. Apa, berapa, bagaimana, untuk siapa? Wujud kebebasan. Unit ekonomi yang terlibat, isi rumah, firma, kerajaan bagi mengeluarkan barang awam. Ciri keempat, pilihan. Dari aspek barang atau perkhidmatan dan jenis pekerjaan. Pengeluaran barang atau perkhidmatan. Wujud kebebasan di kalangan firma-firma untuk memilih barang atau perkhidmatan yang hendak dikeluarkan dan juga isi rumah untuk memilih pekerjaan. Unit ekonomi yang terlibat, isi rumah, firma dan kerajaan untuk menjaga kebajikan masyarakat. Ciri seterusnya, persaingan masih wujud dalam sistem ekonomi campuran, iaitu firma untuk memaksimumkan keuntungan, kerajaan memaksimumkan kebajikan masyarakat. Walaupun diberi kebebasan ataupun persaingan, wujud dari aspek kebebasan, tetapi kawalan kerajaan tetap wujud bagi mengelakkan kesan luaran pada masyarakat. Unit ekonomi yang terlibat, isi rumah, firma dan kerajaan. Sebagai contoh negara, Malaysia mempraktikkan sistem ekonomi campuran. Pelajar-pelajar sekalian, contoh tadi, huraian tadi memberikan pendarahan yang lebih mendalam perbezaan di antara ketiga-tiga sistem ekonomi yang telah cikgu bincangkan, iaitu pasaran bebas, perancangan pusat dan campuran. Bermaksud, campuran wujud hasil daripada pasaran bebas dan juga perancangan pusat. Mari kita lihat
sistem ekonomi yang terakhir iaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Ciri pertama, pemilikan sumber iaitu tanah, buruh dan modal. Aspek kebebasan wujud iaitu dalam mencari kekayaan, tetapi wujud campur tangan kerajaan bagi mengelakkan ketidakadilan. Unit ekonomi yang terlibat, firma dan isi rumah, berfungsi sebagai pemegang amanah. Pemilik sumber adalah Allah. Ciri kedua, penentu harga melalui mekanisme harga, tetapi perlulah berlandaskan hukum Islam. Aspek kebebasan wujud. Ciri ketiga, pembuat keputusan ekonomi, apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Aspek kebebasan wujud. Bebas dengan berlandaskan hukum Islam. Unit ekonomi yang terlibat, firma dan isi rumah. Ciri keempat, pilihan. Pemilihan barang atau perkhidmatan atau jenis pekerjaan, pengeluaran barang atau perkhidmatan, aspek kebebasan wujud. Tetapi hanya barang yang halal dan sah di sisi Islam sahaja dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam. Unit ekonomi yang terlibat adalah pengguna dan pengeluar. Ciri keempat, persaingan. Lebih berkonsepkan keadilan. Walaupun kebebasan diberi, tetapi mengutamakan konsep adil dan saksama. Unit ekonomi yang terlibat, kerajaan turut campur tangan melalui undang-undang dan peraturan. Di antara contoh negara yang mempraktikkan sistem ekonomi Islam adalah Arab Saudi. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada contoh-contoh huraian dan juga fakta yang telah cikgu berikan, sudah pasti pelajar-pelajar memahami apa yang dimaksudkan perbezaan dari segi setiap sistem ekonomi yang dibincangkan. Sudah pasti, rumusan bagi topik ini adalah pelajar-pelajar perlu ingat pemilikan sumber, penentu harga, pembuat keputusan ekonomi, pilihan, persaingan dan contoh negara. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, cikgu ingin menguji pengetahuan anda tentang topik ini kerana ia melibatkan banyak fakta-fakta yang perlu anda ingat yang begitu sukar. Walaupun begitu, cikgu telah memudahkan konsep pemahaman dengan memberikan perbezaan dari segi sudut aspek ciri dan juga sistem ekonomi. Mari kita lihat contoh soalan untuk topik ini. Negara saya, sebarang keputusan ekonomi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Bagaimana negara kamu, Aminah? Chong, Negara saya pula, sebarang keputusan ekonomi tiada wujud campur tangan kerajaan. Berdasarkan perbualan Chong dan Aminah, nyatakan sistem ekonomi yang terlibat. 2 markah. Soalan kedua, berdasarkan perbualan Chong dan Aminah, huraikan ciri sistem ekonomi negara Chong selain daripada yang dibincangkan. 6 markah. Pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan pertama adalah untuk memberikan sistem ekonomi negara yang dipraktikan seperti mana yang dibincangkan oleh kedua-dua pihak tersebut. Berdasarkan kepada jawapan yang anda lihat di kaca TV anda, ini adalah cara untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan nyatakan sistem ekonomi yang terlibat, di mana anda tidak perlu menghuraikannya. Dengan memberikan nama, Aminah nyatakan sistem ekonomi tersebut iaitu pasaran bebas, dan Chong perancangan pusat. Di sini anda layak untuk mendapat 2 markah. Pelajar-pelajar sekalian, untuk kehendak soalan kedua, anda perlu bincangkan ciri selain daripada ciri yang telah dibincangkan dalam perbualan di antara kedua-dua pihak. Kalau anda melihat kembali soalan tadi, ciri yang telah dibincangkan di sini adalah
pembuat keputusan ekonomi. Dengan kata lain, anda tidak boleh memberikan ciri ini dalam menghuraikan soalan tersebut. Pelajar-pelajar perlu memberikan selain daripada ciri yang telah dibincangkan. Di antara contoh jawapan, ciri-ciri yang boleh dibincangkan adalah pemilikan sumber, penentu harga, pilihan dan persaingan. Maka rangka jawapan adalah seperti mana yang telah cikgu bincangkan tadi dan anda boleh memberikan ciri-ciri di antara keempat-empat ataupun mana-mana 3 di antara keempat-empat ciri tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Dengan soalan itu tadi, cikgu sangat berharap pelajar-pelajar telah memahami kehendak soalan dan juga pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan sistem ekonomi yang dipraktikan. Sebentar kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam bahagia dan jumpa lagi.